Baik, indeks ni sebenarnya lah satu kaedah bagaimana kita boleh mendapatkan maklumat yang terdapat di dalam sel berdasarkan kedudukan kedudukan kolom dan row. Okay, sebagai contoh, dalam fail indeks ini, saya ada sediakan satu table ringkas lah. Ada 3 kolom, iaitu city, postcode dan juga state. Jadi dia ada nama-nama bandar, postcode bandar berkenaan dan juga nama-nama negeri. Baik, sekiranya kita nak mencari satu maklumat, berdasarkan kedudukan nombor kolom dan nombor row. Okay, contoh, saya kata, tolong bagi tahu pada saya, apakah maklumat yang terdapat di dalam kolom 1, row nombor 9. So, kolom nombor 1, row nombor 9. Jadi kita tengoklah. Kolom nombor 1 ialah kolom city, row nombor 9 ialah perkataan Kota Baru. Jadi kita tengok kedudukan atau maklumat itu berdasarkan kedudukan kolom dan row-nya. Kalau saya kata, apakah maklumat yang terdapat di dalam kolom 2, row nombor 11. Kolom nombor 2 ialah kolom postcode. Row nombor 11 ialah nombor postcode lah, 40,000. Kalau saya kata, apakah maklumat yang terdapat di dalam kolom ketiga? Kolom ketiga, row nombor 17. Kolom ketiga ialah state. Row ke-17 ialah perkataan Sarawak. Macam itu. Jadi kalau kita cari secara manual, beginilah kaedahnya. Kita kena tahu kolom, nombor kolom dan juga nombor row-nya. Baik. Itu kalau kita cari secara manual. Bagaimana pula kalau kita nak cari jawapan itu secara mudah, iaitu menggunakan Excel ni. Jadi kita boleh gunakan formula indeks. Sebagai contoh, saya klik pada sel E1. Okay. Dalam E1 ni, saya typekan perkataan row number. Row number atau column number lah kita buat. Column number. Sebelah dia, dalam F1, kita type row number. Jadi tujuannya ialah kita nak masukkan nombor kolom di sini dan nombor row di sini. Kemudian jawapan akan keluar di sini. Jadi di sini saya akan letakkanlah status dia. Apakah maklumat yang terdapat dalam sel berkenaan. Okay. Jadi sekarang ni, saya klik pada sel G2. Dalam G2 ni, saya masukkan formula index. Equal, dan saya type perkataan index. Kemudian, seperti biasa, kalau kita ada apa? Kalau kita ada instruction, mesti ada parenthesis, kurungan tu. Buka kurungan. Bila kita buka kurungan, kita boleh lihat arguments yang dimasukkan di dalam formula ini. Okay, dia mesti ada array, ada row number dan juga column number. Baik, apa itu array? Array di sini merujuk kepada satu kawasan. Satu kawasan di mana dalam kawasan berkenaan tersimpan maklumat kita. So satu kawasan yang menyimpan maklumat. Jadi kalau kita sebut array ni, dia bolehlah kita samakan seperti pangkalan data. Database. Apa itu database? Kita biasa dengar orang sebut database, pangkalan data. Apakah yang dimaksudkan pangkalan data itu? Pangkalan data bermaksud tempat di mana kita menghimpunkan data. Kita kumpul semua data di dalam satu kawasan. Dan kita bahagikan maklumat itu mengikut kategori-kategori tertentu. Jadi maklumat ni, data ni, dia bukan setakat kita himpunkan dia bersama, tapi mesti kita kumpulkan dalam kumpulan-kumpulan tertentu, kategori-kategori tertentu. Tak ada gunanya kalau kita himpun semua data, tapi kita tak susun mengikut kategori dia. Sebab kalau kita tak susun kategori, macam mana nak gunakan maklumat? So, mesti disusun mengikut kategori. Jadi itu maksud database ini. Jadi array ni dia lebih kurang macam database lah.
Baik. Boleh kerana kita nak mencari maklumat berdasarkan maklumat yang terdapat dalam table. Maka kita kena bagi tahu pada Excel di manakah letaknya array kita. Ya. Jadi kita highlight table kita ni. Okey, kita highlight daripada atas sampai bawah. Okey, daripada tajuk dia tu, header tu sampai ke bawah ni. Saya tekan dan saya tarik macam ni. Tekan dan tarik ke bawah. Okey, boleh? Nak tarik semua pun boleh, nak buat sampai ke bawah boleh. Mana tahu di masa akan datang ada maklumat baru kan, pun boleh kita buat. Nak buat tarik sampai ke bawah boleh. Cuma sekarang ni, selepas kita dah masukkan apa ni, array tu tadi, dia tulis apa tu? A1 colon C28. Bermaksud array kita berada di dalam sel A1. Colon maksudnya apa? Colon bermaksud range. Atau dalam bahasa mudahnya saya sebutkan semalam apa? Sehingga. Jadi daripada A1 sehingga C28. Okey. Kemudian kita letakkan koma. Kita punya separator kan. Okey, selepas kita masukkan separator kita, dia akan tanya pula argument yang kedua, row number. Dia tanya pada kita, di mana kita nak letakkan row number? Jadi kita bercadang nak letakkan row number di mana? Di sini. Dalam sel F2 ni. Nanti kita akan masukkanlah nombor dia. Nombor berapa kita akan masukkan. Kemudian kita letak koma lagi. Kemudian apa? Column number pula. Column number. Column number nak mana? Dekat sini. Okey, tutup kurungan. Baik. So kita dah bagi maklumat kepada Excel array-nya di mana, apa column number, apa row number, semua kita dah bagi tahu lah. Okey. Cuma sekarang ni kita kena ingat oleh kerana kita nak merujuk kepada data yang sama berulang-ulang kali mana tahu nanti kita nak copy formula ni ke bawah Jadi kita kena pastikan bahawa array kita tadi tu, database kita tu, kita lock siap-siap. Kita lock dia. Kalau tak lock apa jadi? Nanti bila kita copy, dia akan refer kepada row yang di bawah. Ingat semalam kita belajar berkenaan dengan absolute reference. Jadi apa kita buat ialah kita akan highlight array kita ni dan kita lock dia. Bagaimana nak lock array ini? Kita tekan butang F4 pada keyboard. Tengok dekat atas dekat row pertama tu kan. Okey, tekan butang F4. So dia akan lock siap-siap. So selepas kita dah lock range ni, barulah kita tekan enter. Maka dia akan keluar jawapan macam ini kan. Dia akan tunjuk semua sekali lah. Semua sekali. Dan ada setengah peserta mungkin di skrinnya sekarang dia akan dapat lihat ada error. #value contohnya. Jangan risau, tak ada masalah yang tu. Cuma sekarang ni kita pergi dekat column number. Column number. Contohnya lah kita nak cari maklumat yang terdapat dalam kolom ketiga. Kita letak nombor 3. Row dia pula. Row kita nak row nombor 10. Tekan enter. Maka dia akan beritahu apakah maklumat yang terdapat pada kolom nombor 3, row nombor 10. So 3, 10 ialah iaitu perkataan Johor. Kita check betul tak? Kolom ketiga C ni row nombor 10. Betul lah tu, Johor. Kalau kita ubah contohnya kolom 1 row nombor 14. Tekan enter. Dia akan keluar ceras. Dia akan keluar ceras. Tengok kolom 1 yang ni row nombor 14. Ceras. Jadi kita tak perlu lagi nak teliti satu persatu, nak scroll tak perlu. Okay? Jadi sebenarnya indeks ni sesuai sekiranya kita mempunyai senarai data yang panjang. Panjang. Contohnya kalau kita senaraikan semua bandar-bandar di dalam negara kita ni, mungkin banyak kan? Jadi kita perlu scroll ke bawah. So ambil masa. So ini memudahkan kita sebenarnya. Kita hanya perlu masukkan nombor kolom, nombor row, nanti dia akan bagi jawapan. Begitu. Boleh ya? Ini mudah saja. Kalau indeks ni mudah saja. Okey.
index. Ada soalan nak tanya ni, ada